juzuk yang ini dari mushafnya adalah daripada muka surat 202 sehingga 221. Muka surat 202 sehingga muka surat 221 mengikut cetakan Al-Madinah Al-Munawwarah. Dan kita pada malam ni dalam juzuk yang ke-11 ini, Allah Subhanahu Wa Taala telah dalam menyebutkan surah-surah yang terdapat dalam juzuk ini, ialah yang pertamanya adalah daripada surah Taubah, dan yang keduanya daripada surah Yunus, dan yang ketiganya sedikit daripada surah Hud. Jadi lebih kurangnya insya-Allah kita akan lihat sebahagian besarnya surah yang akan kita baca, yang akan kita tengok, yang akan kita tadabbur, kesimpulan ataupun sinopsisnya ialah daripada surah At-Taubah, iaitu ayat yang ke-94 sehingga 129, iaitu akhir surah At-Taubah, dan seterusnya ialah keseluruhan surah Yunus daripada ayat 1 surah Yunus sehingga ayat 109 surah Yunus. Jadi insya-Allah kita lihat apakah yang terkandung di dalam poin-poin utama, poin-poin yang halus, yang lebih detail itu, insya-Allah harapnya kepada semua sahabat-sahabat semua akan dapat mengikuti tafsirnya, mengikuti terjemahannya dengan lebih detail pada setiap daripada muka surat, ataupun mengikuti setiap sesi kita pada setiap hari di pukul 6 pagi insya-Allah. Jadi pada hari ini kita akan tengok daripada juzuk yang ke-11 ini. Yang pertama sekali ialah kita dapat lihat Allah Subhanahu Wa Taala telah menyambung penceritaan tentang orang-orang munafik, iaitu perangai-perangai orang munafik dalam surah Taubah ni Allah Subhanahu Wa Taala terus ceritakan, dan seterusnya daripada tu Allah Subhanahu Wa Taala juga telah menyebutkan di antara perkara-perkara yang Allah Taala mentionkan, tekankan, ialah orang Arab. Orang Arab ni artinya orang Arab Badui, iaitu orang-orang yang tinggal bukannya tinggal di Madinah ataupun tinggal di Makkah Al-Mukarramah, tapi mereka ni tinggal berselerak di padang-padang pasir. Jadi orang-orang begini dipanggil sebagai Arab, ataupun dalam bahasa kita dipanggil Badui, orang-orang Badui. Jadi mereka ini banyak disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sebenarnya bukan dalam surah At-Taubah saja, tetapi banyak dalam surah-surah yang lain. Dan Allah Subhanahu Wa Taala sebenarnya banyak menyebutkan tentang perkara-perkara buruk yang ada pada orang-orang Badui ini. Walaupun tidak kita katakan bahawa kerana mereka itu Badui, mereka ni jahat, sesat, teruk dan sebagainya, tetapi Allah Subhanahu Wa Taala banyak menceritakan. Jadi sebab tu antara ayat yang Allah Taala sebut iaitu seperti contohnya dalam surah ini, surah At-Taubah ayat 97, Allah Taala sebutkan Al-A'rabu asyaddu kufran wa nifaqa. Orang-orang Badui ini, orang-orang Arab ini, mereka itu sangat-sangat dahsyat kekufuran dan juga kemunafikan mereka. Itu yang pertama lah. Dan seterusnya, walaupun Allah Ta'ala banyak menyebutkan tentang sifat-sifat Arab ni, tapi walaupun begitu, tidaklah kita katakan bahawa seluruh Arab ni memang dahsyat, memang tidak dicela oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tetapi ada juga di kalangan mereka yang okey, iaitu antaranya Allah Ta'ala sebutkan, iaitu wa min arabi man yu'minu billahi wal yaumil akhir. Allah Ta'ala sebut ada juga kan. Jadi insya-Allah untuk tahu dengan lebih detail, untuk kita berkenalan dengan perkataan Arab, perkataan Badui dalam Al-Quran ni, kita ada satu sesi khusus. Sesi khusus tajuknya ialah Arab di dalam Al-Quran. Jadi insya-Allah kepada semua hadirin dan hadirat, kepada sahabat-sahabat semua yang berada yang sedang bersama dengan kita pada malam ni, insya-Allah boleh tengok, boleh cari, insya-Allah kan kita ada satu sesi khusus yang menceritakan tentang perkataan-perkataan Arab, dan juga bagaimana Allah SWT sebutkan sifat-sifat mereka yang ada di dalam Al-Quran dengan tajuknya ialah Al-Arab di dalam Quran, iaitu Badui di dalam Quran. Seterusnya Allah SWT juga telah menyebutkan di dalam surah At-Taubah ini, iaitu tentang pada ayat yang ke-100, iaitu Allah Ta'ala sebutkan tentang As-Sabiqun. Perkataan As-Sabiqun, ya Allah Ta'ala kata Was-Sabiqun al-awwalun minal muhajirin wal ansar. Allah Ta'ala puji orang-orang yang Ansar dan juga Muhajirin, tetapi Allah Ta'ala lebih puji lagi, iaitu golongan-golongan yang dipanggil sebagai As-Sabiqun. As-Sabiqun ni artinya adalah orang-orang yang mendahului, orang yang awal-awal. Kita panggil As-Sabiqun al-awwalun, orang-orang yang awal, orang-orang yang pertama. Jadi mereka ini adalah mereka sebenarnya adalah golongan yang sedikit saja, sedikit, tak banyak. Daripada kalangan orang Islam yang banyak-banyak tu mereka adalah golongan sedikit. Kenapa? Kerana kalau dilihat pada tempoh semasa di Mekah ni, Nabi SAW berada dalam keadaan susah. Jadi sangat sedikit orang-orang yang sanggup untuk bersama dengan baginda Nabi SAW. Begitu juga semasa di Madinah,
yang pertama-tama masuk Islam pun tak ramai. Jadi oleh kerana itulah maka mereka ini sama ada Ansar, sama ada Muhajirin, oleh kerana mereka ini mendahului orang lain dalam berbuat kebaikan, dalam menerima Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka mereka itu dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dipanggil as-sabiqun al-awwalun. Seterusnya ialah Allah Subhanahu wa taala juga menceritakan dalam surah At-Taubah ini, dalam juzuk yang ke-11 ini, ialah tentang Masjid Dirar. Masjid Dirar inilah masjid yang dibina oleh orang-orang yang bukan ikhlas untuk mendirikan masjid, tetapi dengan tujuan-tujuannya. Allah Subhanahu Wa Taala sebut di dalam ayat yang ke-107 surah At-Taubah ni, Allah Taala kata, wallazina ittakhazu masjidan diraran wa kufran wa tafriqan bainal mu'minin. Jadi ada peristiwanya, iaitu di Quba pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, satu masjid telah dibinakan, tapi bukan tujuan orang yang membina masjid itu ialah kerana Allah Subhanahu Wa Taala, bukan supaya mendapat pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala, tapi kerana tujuan-tujuan yang lain. Bukan tujuan kerana pahala, maka Allah Subhanahu Wa Taala telah mencela tujuan-tujuan mereka. Allah Ta'ala sebutkan situ, iaitu benda diraran artinya ialah maknanya masjid dirar, masjid yang merosakkan apa? Kerana kekufuran dan kerana tafriqan, mereka nak pisah-pisahkan, nak pecah-pecahkan orang Islam tu. Mereka tak suka dengan orang Islam tu bersatu, jadi mereka buat masjid ni. Jadi Allah SWT sebutkan masjid dirar sebagai satu simbol kepada orang Islam semua bahawa ini adalah lambang yang digunakan oleh musuh-musuh Islam untuk memecahkan orang Islam. Jadi Allah Ta'ala kutuk sifat masjid ini dan diperintahkan supaya diruntuhkan masjid ini. Kemudian Allah Ta'ala sebutkan juga itu masjid yang sepatutnya ialah masjid yang dibina kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Seterusnya ialah Allah Subhanahu Wa Ta'ala juga selepas daripada itu telah menyebutkan tentang sifat-sifat orang-orang yang mana menjual dirinya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Ta'ala sebut, innallaha ashtara minal mu'minin anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah Ta'ala nak beli. Memang kita semua ni adalah milik Allah. Allah Ta'ala ciptakan kita, Allah Ta'ala beri rezeki pada kita, Allah Ta'ala mengaturkan segala-galanya untuk kita, Allah Ta'ala menjaga kita dan sebagainya. Tetapi akhirnya, walaupun dia tu milik Allah, kita ni milik Allah, tapi Allah Ta'ala nak beli kita ni, iaitu dengan nak berikan syurga. Jadi siapakah yang tak nak untuk dijual dirinya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, iaitu dengan sanggup untuk memberikan apa saja, sanggup untuk berkorban apa saja demi kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Seterusnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala juga menyebutkan di dalam surah Taubah ini, iaitu larangan kita ni memohon keampunan kepada orang-orang musyrik. Walaupun orang musyrik itu adalah saudara kita, walaupun mereka ni orang rapat dengan kita, walaupun kita sayang, sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam, disayang kepada ayah dia, tapi ayah dia mati dalam kekufuran. Jadi dia minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala ampunkan ayah dia. Jadi Allah Taala larang. Begitu jugalah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Abu Talib, seorang yang mempertahankan Nabi daripada mula-mula Islam, kemudian sampailah kepada akhirnya, tapi dia mati dalam kekufuran. Jadi Nabi sedih sangat. Jadi Nabi akhirnya nak minta keampunan, tapi Allah Ta'ala larang. Tak boleh minta keampunan kepada orang kafir, kepada orang musyrik. Seterusnya, selepas daripada itu, Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebutkan pula pada ayat 118 dalam surah At-Taubah, cerita tentang 3 orang yang tidak pergi berperang, yang telah dicela oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan akhirnya mereka ini telah diboikot oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu mereka yang diketuai oleh Ka'ab bin Malik. Jadi kisah ni juga panjang, ada hadisnya di dalam Riyadhus Salihin. Jadi insya-Allah kalau kita ada peluang, insya-Allah cuba baca kisah ni, kisah Ka'ab bin Malik dalam peperangan Tabuk yang tidak pergi berperang dan akhirnya dia diboikot, lalu akhirnya dia telah diterima taubatnya, dan daripada penerimaan taubat inilah maka dinamakan surah ini sebagai surah At-Taubah, iaitu Allah SWT sebut wa 'alas salasatil ladzina khulifu, dan ke atas 3 orang yang mana mereka ini khulifu maknanya mereka ini tidak pergi, tidak ikut dalam peperangan Tabuk. Walaupun peperangan Tabuk tidak berlaku perangan, tetapi sebenarnya banyak hikmah-hikmah pengajaran yang kita boleh belajar dari peristiwa perang Tabuk ini yang telah berlaku di akhir-akhir hayat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya kita tamat surah Taubah ini dengan peristiwa-peristiwa tersebut, dan seterusnya daripada itu, selepas daripada itu kita mula masuk kepada surah Yunus. Surah Yunus ni Allah Subhanahu Wa Taala pada permulaannya menceritakan tentang beberapa perumpamaan dan meminta daripada kita supaya kita ni sahabat di atas jalan Islam. Kerana semua apa-apa yang berlaku di keliling kita ni, petunjuk-petunjuk, tanda-tanda adalah merupakan tanda kepada kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apabila kita lihat
Kekuasaan-kekuasaan ini sepatutnya kita ini akan menguatkan lagi iman kita, mengukuhkan lagi Islam kita di atas jalan yang benar. Seterusnya, selepas daripada itu, ialah Allah Subhanahu Wa Taala juga menceritakan dalam surah Yunus ini, iaitu tentang wali Allah. Siapakah wali Allah ini? Sebab kita ni orang Melayu kan suka kan kadang-kadang kan menyebutkan itu wali dan wali. Jadi sebenarnya wali ini sebenarnya makam yang tinggi, bukan semestinya dia tu berjanggut putih, dia tu tinggal dalam gua dan sebagainya kan. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala memberi definisi wali kepada kita di dalam surah Yunus ni, iaitu ayat 62, ayat 63 Allah Taala sebut, dan juga ayat 64. Kita baca sedikit. Allah Subhanahu Wa Taala kata, iaitu Allah Taala sebut, ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun allazina amanu wa kanu yattaqun. Allah Taala sebut kan, wali-wali Allah ini mereka ni tak takut, tidak ada ketakutan bagi mereka, dan mereka ni pula tidak sedih. Dan mereka ini Allah Ta'ala sebutkan dua sifat wali ini, iaitu yang pertama, mereka mestilah beriman. Yang kedua, mestilah bertakwa. Jadi maknanya keimanan dan ketakwaan, dan kemudian mereka takut kepada Allah Subhanahu Taala sahaja dan tak takut kepada yang lain, maka itulah sebenarnya maqam wali. Allah Taala berikan kunaan kepada mereka, la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Mereka tak akan ada perasaan takut, mereka tak akan sedih. Kerana apa? Mereka hidup kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu adalah di antara perkara yang dijelaskan tentang wali oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat yang ke-62 sehingga ayat ke-64. Seterusnya Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan juga dalam surah Yunus ni tentang kisah Nabi Nuh alaihi salam, dan kemudian Allah Taala ceritakan juga tentang kisah Nabi Musa alaihi salam dan juga Firaun. Apa yang Allah Taala ceritakan, iaitu Allah Taala ceritakan saat-saat di mana Firaun ini apabila ditenggelamkan oleh laut, ketika dia nak mati, Allah Ta'ala ceritakan bagaimana dia ni telah konon-kononnya bertaubatlah, iaitu akhirnya mengakui bahawa sebenarnya Tuhan Musa itu Tuhan yang betul. Tetapi Allah Ta'ala ceritakan perkara ini nak menunjukkan apa? Bahawa Allah Ta'ala tidak lagi menerima, tak terima taubat apabila seseorang itu telah sampai kepada had nak meninggal, nak mati, baru nak bertaubat. Allah Ta'ala tak terima. Dalam hadis Nabi SAW dia kata, malam yugharghir, selagi mana orang tu belum lagi yugharghir, iaitu hampir-hampir nak mati sangat, maka Allah Ta'ala terima taubat dia. Tapi jika sekiranya dia dah nak mati sangat, Allah Ta'ala tak terima lagi taubatnya. Jadi apa yang berlaku kepada Firaun ini ialah sebagai salah satu cerita, contoh tanda bahawa Allah Ta'ala tak terima taubat kalau orang tu dah nak mati, dah nak lemas, dah mati dalam air itu, baru nak bertaubat. Dan kemudian Allah ceritakan dalam surah Yunus ini bahawa akhirnya Allah Ta'ala telah kekalkan mayat Firaun tu supaya boleh menjadi pengajaran kepada manusia sampai ke akhir zaman. Jadi kita hari ini kita boleh tengok mayat Firaun tu wujud walaupun digali, dikorek oleh orang-orang yang bukan Islam, akhirnya dijumpai lalu diletakkan dalam museum, orang boleh tengok. Jadi itu menjadi tanda apa? Bahawa inilah Firaun yang mana Allah Ta'ala telah binasakan dia kerana dia ni engkar kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, mengatakan bahawa dia adalah ana rabbukumul a'la. Dia kata akulah Tuhan yang paling tinggi, tak ada Tuhan selain daripada aku. Dia nak lawan Tuhan, dia nak lawan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Akhirnya Allah Ta'ala tenggelamkan dia, kekalkan dia. Kita boleh tengok sampai hari ini kan. Apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam Quran ni, sebenarnya mayat Firaun pada masa itu belum dijumpai lagi. Mayat Firaun ni baru dijumpai sekarang ni, tapi Allah Ta'ala dah sebut kan bahawa telah ditinggalkan, dikekalkan. Seterusnya ialah selepas daripada itu dalam ayat-ayat terakhir surah Yunus ni, Allah Ta'ala meminta daripada kita supaya kita sebagai orang-orang beriman hendaklah sabar di atas iman, sabar di atas Islam, bersabar di atas apa yang menimpa, dan jangan lari daripada apa yang telah dipentahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala walaupun apa yang terjadi. Jadi insya-Allah moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala akan memberi kepada kita serba sedikit kefahaman daripada juzuk yang ke-11 ni. Moga-moga kita boleh tengok secara keseluruhan, dan yang penting kita baca setiap ayat daripada juzuk ini, dan alhamdulillah esok kita akan meneruskan puasa kita insya-Allah. Dan setiap malam, setiap hari kita baca surah-surah ni, kita cuba memerhatikan makna-maknanya insya-Allah. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Sehingga jumpa lagi dalam sesi yang seterusnya, iaitu juzuk yang ke-12 insya-Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.